daripada Facebook dan juga statement-statement daripada orang-orang tertentu yang nampak agak menakutkan. Mungkin Ana tunjuk kat sini print screen yang YB itulah bagi pada Ana. Dan dia minta Ana komen sebenarnya apa komen. Itulah Ana akan tunjuk dia punya tu insya-Allah ni. Ni ada beberapa statement yang dikeluarkan dalam Facebook. Kita tengok daripada awal. Dia asalnya dia print screen dia bagi yang ni. Bila Ana tengok, wow, bahaya ni kita tengok. Sebab dalam benda ni dalam rentetan daripada kempen PRU yang lepas tu ada beberapa kempen-kempen yang berlaku dekat media sosial yang agak menakutkan. Antaranya yang ni lah. Antara dia kata yang undi PH tu Islam kat IC je ke guana. Nampak. Kita kata ini dah ada berbau-bau takfiri sebenarnya cara cakap macam ni. Walaupun dia tak kata kafir secara terang-terangan, tapi cara bercakap macam ni dah ada unsur takfiri. Itu satu. Kalau kita tengok yang kedua pun dia kata ni, nak cakap sikit ni yang undi PH tu Islam kat IC je ke? Tengok cara dia tanya tu kan. Bila kita baca ni pun kita rasa agak menakutkan adalah yang ni pun hampir sama juga, cuma agak kabur. Tapi sebenarnya kalau kita baca dekat-dekat kita nampak lah sebenarnya dia mempersoalkan nama Islam kita kat dalam IC. Jadi Ana dapat macam ni datang daripada seorang YB lah. Dia WhatsApp Ana, dia kata apa komen. Ana just komen satu lah. Wow, menakutkan gitu. Type. Lepas tu ni ada beberapa statement daripada beberapa orang Facebook yang pun YB tu dia WhatsApp Ana. Dia kata petang tadi ambil anak, dia kata ambil anak dari sekolah. Saya tanya dia, kawan-kawan, Ana rasa Azam Karam ni YB kot, bekas YB kot. Ana tak kenal lah. Ana tak kenal tapi ada orang minta komen Dia kata tadi petang masa ambil anak sekolah, anak sulung dari sekolah, saya tanya dia, kawan-kawan kakak tak ejek kakak ke yang kakak dah tak jadi anak YB? Anak saya jawab, tak ada yang ejek, cuma seorang kawan dia cakap, nasib baik Harapan tak menang. Kalau menang semua budak perempuan di sekolah kena pakai skirt. Tengok cara dia punya naratif yang dicipta tu agak menakutkan Dan benda ni dah jadi kepada masalah budak-budak pula kan. Satu. Lepas tu yang keduanya Hafiz Azman ada orang forwardkan anak juga. Dia kata dia minta nak komen jugalah. Dia kata tadi anak aku yang sulung tanya aku, ayah undi Harapan ke? Aku jawab ya. Lepas tu dia cakap kalau undi Harapan nanti Irin pergi sekolah kena pakai skirt. Lepas tu dah tak dengar azan kan. Itu pun agak menakutkan. Lepas tu dia cakap lagi dia cakap kawan dia yang beritahu, kawan dia tengok dekat TikTok. Tak cukup tanya macam tu, dia tanya isteri aku pula, ibu tahu tak 13 Mei? Dia bangkit isu 13 Mei ni. Ni sejarah hitam tak baik bagi negara kita. Ada benda-benda macam ni bangkit begitu juga ni Nafsiah Khamis Maharan dia ada kait kat Umi, kawan Iman kata mak dia undi PN. Jadi Umi dia tanyalah kenapa dia undi PN. Iman dia kata Anwar LGBT. Tengok. Allah. Lepas tu ada satu lagi tu statement daripada status Facebook yang dikemukakan oleh Ustaz Abu Hafiz. Ustaz Abu Hafiz. Anda baca dia forward kat dekat WhatsApp anda ni. Statement Ustaz Abu Hafiz. Jadi anda pergi dekat Facebook Ustaz Abu Hafiz, memang ada lah statement tu. Statement tu pun agak menakutkan juga Anda baca statement Ustaz Abu Hafiz dalam Facebook dia, boleh tengok dalam Facebook Ustaz Abu Hafiz tajuk dia adalah saya akan lawan, kata dia. Saya membaca cerita orang lain semalam bahawa anak-anak mereka di sekolah diugut kerana ibu bapa berlainan sokongan pada parti politik dalam PRU 15 lalu. Sehingga ancaman bunuh, sembelih dan kapir. Ancaman bunuh, ancaman sembelih, ancaman kapir, 3 Dia seakan jauh dan tiada kaitan langsung dengan saya, kata Ustaz Abu Hafiz lah dalam Facebook dia. Jadi poin yang kedua Ustaz Abu Hafiz kata pagi ni saya membaca keluhan adik-beradik saya sendiri apabila anak-anak mereka yang hanya berumur 11 dan 7 tahun dibuli sehingga ugutan sembelih kerana tidak menyokong orang Islam dan punyai kawan bukan Islam. Kegilaan apakah yang sedang kita hadapi ni? Nampak? Ni Ustaz Abu Hafiz cakap dalam Facebook. Boleh buka lah Facebook Ustaz Abu Hafiz tengok kat sana. Lepas tu tak adalah Ustaz Abu Hafiz dia marah. Dia kata terus terang saya cukup marah dengan sekelompok kecil. Bla-bla macam. Adalah dia sebut. Jadi bila baca ni kita pun sebenarnya menakutkan agak menakutkan lah. Dan bila kita tengok sebenarnya memang ada unsur-unsur sebegitu dalam kempen PRU ke-15 lah kan. Pasca PRU ni implikasi kita tengok
tak jauh lagi dalam waktu yang terdekat ni pun kita tengok pun dah nampak dia punya kesan tak berapa baik dia. Yang cakap tu adalah budak-budak, kanak-kanak cakap. Lepas tu budak-budak yang umur baru 18 tahun, 17 tahun kan, budak tak tahu apa lagi dah cakap macam ni kan. Dan kalau kita fikir balik, sebenarnya memang kempen-kempen macam tu berlaku kan. Kita tak boleh nak nafikan. Nanti orang kata tak ada lah, tak ada. Tak ada apa, memang ada. Sebelum ni pun Nana ada tunjuk satu video. Ni video mungkin kita tunjuklah video ni. Ingat pesan saya kepada semua pengundi-pengundi di SEK yang nak mengundi ni, balik pangkah Perikatan Nasional. Siapa yang pangkah Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, masuk pi neraka. Ustaz syarah sikitlah pasal masuk pi neraka ni. Nampak tu ekstrim tu memang ada dalam kempen-kempen PRU baru ni lah. Lepas tu yang keduanya kita tahu yang ni lah. Ini kita kena jaga sebab ikut yang kita kena ambil tahu, ambil kisah sebab dia menyokong pemerintahan kita. Tak apa, hak itu yang kita nak. Tu yang harbi ni, tak erti bahasa ni, apa ni? Kalau saya ni ikut darah panah saya, banyak dah saya sembelih. Sungguh zimmi. Nampak dia ada ekstrim tu, kita nampak ekstrim. Sebenarnya ekstrim tu dia bukan datang daripada orang-orang macam ni. Bahkan calon Perdana Menteri daripada PN pun cakap ada berbau-bau ekstrim, mencipta prejudis. Anda mungkin boleh tunjuk video Petaling Jaya. Pagi tadi lepas subuh ada satu video seolah ni kumpulan Yahudi. Dia bercakap tentang Malaysia sekarang. Dalam kumpulan tu dan doa dia dan macam-macam cara nak minta supaya Malaysia jatuh ke tangan pihak pembangkang yang menaja kumpulan Yahudi dan juga Kristian. Bagi saya ini bahaya. Apakah bermakna akan berlaku proses kristianisasi? Dan kita dah dengar cerita ni bukan? Jadi bila kita tengok video dia macam ni, kita akan nampak, wow, sebenarnya kalau orang menafikan unsur ganas, ekstrim dalam kempen PRU sebelum ni, itu tak benar. Sebenarnya memang berlaku. Bukti ni kita bawa lah. Walaupun selepas itu mereka cuba nak nafikan lah. Macam contoh bila ada pelakon tu buat statement, dia kata nak sembelih, maka dinafikan oleh pihak PAS. Walaupun program tu program PAS. Begitu juga ustaz yang SEK tu, ustaz daripada Ketua Pemuda SEK itu, dia pun tarik diri daripada jawatan, dianggap sebagai terlepas cakap, tapi sedikit sebanyak dia telah meresap dalam fikiran rakyat-rakyat Malaysia, dan akhir sekali tu keluar statement-statement yang kita dah kemukakan tadi lah kan, statement-statement yang begini kan, yang agak ekstrim, ganas kan. Lepas tu ada unsur-unsur mempertikaikan agama orang, mempertikaikan keislaman orang. Jadi realitinya kita tak boleh nak nafikan bahawasanya ia memang berlaku sebenarnya, dan bukan semata-mata berlaku, bahkan dia telah masuk dalam fikiran sebilangan rakyat Malaysia. Jadi benda ni kalau kita biar, dia akan jadi bahaya tau. Dia berakar, dia akan jadi lebih bermasalah lah. Terutama kita duduk dekat Malaysia, yang kita ni hidup bukan semata-mata orang Islam, bahkan kita ada orang Islam dan orang bukan Islam. Kita bukan semata-mata ada orang Melayu, kita ada orang Cina, kita ada orang India, kita ada orang pelbagai bangsa yang lain lah. Jadi di sini ni kita kena fikir banyak lah kan. Sebenarnya apakah benda macam ni kita perlu biarkan, ataupun kita kena fikir nak atasi. Sebab dia dah ada simptom-simptom awal bagi unsur-unsur keganasan di dalam bermasyarakat di Malaysia. Semuanya tindakan-tindakan daripada orang-orang yang pro kepada parti politik tertentu, yang mereka ni tak fikir dalam ucapan mereka tu memberi implikasi apa. Implikasi tu apa. Dia tak fikir. Dia orang kira nak buat dia. Dia tak fikir lepas ni nak ada apa. Sebab tu Ana cuba nak bawa wacana yang kita nak bincang pada malam ni kepada tajuk bahaya ekstremis agama dan sejarah Taliban. Kita tak boleh nak nafikan dalam zaman sekarang, kalau kita nak bincang tentang ekstremis agama, dia selalunya merujuk pada dua sebenarnya. Yang pertamanya adalah Taliban, yang keduanya adalah ISIS. Ana cerita ni dalam kerangka orang Islam. Kan, masalah orang bukan Islam apa tu Ana tak tahu, sebab Ana tak buat kajian sangat dan tak bertembung secara, Ana tak berjumpa benda tu secara langsung. Jadi Ana kena bercakap benda yang Ana faham. Jadi benda yang Ana tak faham, Ana tak nak bercakap lah. Sebab ada orang bangkit isu LTTE. Ana tak tahu apa itu LTTE.
gerakan dia macam mana, wallahu alam wallahu alam. Adalah orang nak cerita macam-macam pasal LTTE ni. Dia kata gerakan teroris Hindu. Kalau betul kita kena bantah, kita kena lawan lah. Cuma ada orang pula pergi argue, dia kata LTTE ni tak jauh beza seperti mana gerakan Hamas di Palestin. Tu pula. Jadi kita pun dah tak tahu macam mana. Lagipun Nana pun tak mengkaji mendalam berkenaan dengan LTTE. Tapi kalau orang tanya tentang gerakan ISIS, gerakan Taliban, apa lagi? Dua ni lah, Taliban dengan ISIS ni memang ada banyak maklumat. Ana bacalah banyak buku-buku berkait dengan isu Taliban. Apatah lagi memang tesis yang Ana sedang buat sekarang lah. Ana sedang belajar buat PhD. Tajuk kajian Ana pun berkenaan dengan golongan teroris dalam kalangan orang Islam, bagaimana mereka mentafsirkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka disebabkan itu Ana ambil tajuk bahaya ekstremis agama dan sejarah Taliban untuk kita nak bincang lah pada malam ni. Kalau Ana nak tunjuk buku, banyak buku-buku yang kita boleh berkait dengan isu-isu gini lah. Mana buku tak kat mana tau. Ada sebab sama ada dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Melayu dan Inggeris. Kalau tengok dalam PDF, Anda dapat PDF yang cukup banyak lah yang cerita tentang gerakan ISIS dan Taliban dan cara macam mana mereka memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan bagaimana pengaruh itu ada kaitan dengan gerakan Al-Qaeda yang telah diasaskan oleh Osama bin Laden lah. Mana cerita pasal sejarah Al-Qaeda ni panjang pula. Sebab dia ada pecahan daripada gerakan jihad di Afghanistan pada era Soviet serang Afghanistan. Lepas tu terpecah pada dua. Satu sebagai gerakan Al-Qaeda yang dikepalai oleh Osama bin Laden, dan ada satu lagi Sheikh Anwar Sya'ban, nama dia Sheikh Anwar Sya'ban. Dia bertembung dua tu. Itu sejarah panjang, Ana mungkin tak cerita. Tapi kalau ada orang tanya lepas ni, mungkin Ana cuba ceritalah sikit sebanyak apa yang Ana dapat maklumat berkenaan dengan dua tokoh ekstrim agama dulu pasca daripada peperangan Soviet Union dengan serangan Soviet Union terhadap Afghanistan pada masa tu. Yang pertama adalah gerakan Osama bin Laden, ada satu lagi adalah gerakan Sheikh Anwar Sya'ban. Orang jangan tahu sejarah ni. Kalau orang yang baca, buat teliti, buat kajian, dia akan jumpa sejarah-sejarah macam ni lah. Cuma anda nak bawa wacana kita pada malam ni adalah berkenaan dengan bahaya ekstremis agama, dan kita nak tengok daripada sudut fiqh Islam melihat dan macam mana kita cuba nak atasi benda-benda macam ni lah. Okey, perkara pertama mungkin anda nak cerita dulu tentang Taliban. Taliban ni adalah bahasa Farsi yang bermaksud mahasiswa. Taliban. Kalau orang di sana dia tak sebut Taliban. Cara orang sana sebut Taliban. Dia ada idgham maklunah sikit, ke hidung sikit. Taliban. Itu cara sebut orang sana lah. Masa Ana belajar di Pakistan tu biasa sangat. Taliban. Dan bahkan masa zaman Ana belajar di Pakistan, masa tu yang memerintah Afghanistan adalah Taliban. Masa tu lepas tu Ana balik ke Malaysia, sambung belajar di Azhar. Masa belajar di Azhar tu lah Taliban kalah. Masa tu lah. Tu sejarah Ana duduk di Pakistan. Jadi bila kita duduk di Pakistan, sebelah negara tu adalah Taliban. Dan pada masa tu Pakistan ni dia tidak menghalang refugee daripada Afghanistan tu untuk nak masuk ke Pakistan. Jadi kita boleh jumpa dengan geng-geng yang pro-Taliban dengan geng yang anti-Taliban yang belajar dekat universiti yang sama. Dia boleh jumpa kan. Jadi ya masa tu Ana bela lagi tak tahu Taliban ni menatang apa, tak tahu kan. Cuma kita pun tengok kenapa cara dia orang ni macam ni, orang macam tu macam ni kan. Sebab di Afghanistan ni Taliban ni dikepalai oleh, sebenarnya Taliban ni jadi dua unsur, ekstrim agama dan ekstrim kaum. Mungkin di sana kita tak panggil kaum lah kot, dia etnik. Sebab dekat sana isu kaum macam kita kat Malaysia ni tak berlaku. Kat Afghanistan tak ada. Dia tak ada yang dikatakan macam kita Melayu, Cina, India, tak ada. Tapi kat sana dia ada polemik etnik, iaitu antara golongan Pashto, yang kita selalu sebut Pashtun tu kan. Orang sana tak sebut Pashtun, orang sana sebut Pashto. Orang Pashto, dan satu lagi adalah orang Farsi. Kalau kita pergi dekat Pakistan, kalau kita jumpa orang-orang Afghanistan, kita kena tanya, kau ni orang Pashto ke ataupun kau ni orang Farsi? Kalau dia kata dia orang Pashto, selalunya pro-Taliban. Dan kalau sekiranya dia ada orang Farsi, dia akan anti-Taliban. Itu biasa berlaku kat sana. Itu memang, Ana ada kawan-kawan yang satu kelas, yang anti-Taliban pun ada, yang pro-Taliban pun ada. Dan selalunya kalau sebut yang pro-Taliban ni, yang anti-Taliban ni adalah golongan, kalau kita panggil sana, golongan Mas'ud lah. Mas'ud. Itu yang kalau kita nak faham dulu, macam mana situasi macam mana situasi politik Afghanistan yang berkait dengan Taliban. Okey, itu mungkin pertama lah. Jadi, Taliban tu asal maknanya lah mahasiswa. Jadi ni geng-geng student-student belajar, lepas tu dia orang buat gerakan
dan diorang ni menguasai Afghanistan dan mereka bentuk kerajaan dipanggil sebagai kerajaan Taliban lah. Gitu. Itu nombor satu lah kalau kita nak faham berkenaan dengan Taliban. Yang kedua, Taliban ni bahasa Farsi lah, makna Melayu adalah mahasiswa. Ada orang baca dengan faham cara bahasa Arab. Talibun, seorang pelajar. Talibani, dua orang pelajar. Talibun, tulab, pelajar yang ramai kan. Tak, dia bukan sebutan Arab, dia adalah sebutan Farsi. Sebutan Farsi, Taliban, maksudnya adalah mahasiswa. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, macam mana Taliban ni boleh keluar? Kita kena bangkit. Macam mana Taliban ni boleh keluar? Kita kena baca sejarah panjang berkenaan dengan Afghanistan. Okey, nak cerita asal-asal sejarah panjang lah. Kalau baca tahun 200 Hijriah lah apa, banyak lah kita nak cerita tu. Cumanya mungkin anda boleh sebut dalam era 200 Hijriah begitu, ada ulama'-ulama' hebat datang daripada Afghanistan, pakar dalam bidang tradisi ilmu. Ada kalau kita belajar hadis tu, kita akan jumpa orang nama Qutaibah bin Sa'id antaranya kan. Qutaibah bin Sa'id, seorang ulama' Afghanistan, alim dalam bidang hadis dan perawi hadis. Dan dia ni daripada Afghanistan, dia berhijrah pergi ke Kufah. Dan alim, orang Kufah pergi belajar dengan dia. Antara orang yang pergi belajar dengan dia adalah Imam Ibnu Abi Shaybah. Itu antara orang yang pergi belajar dengan dia. Imam Ahmad bin Hanbal antaralah yang pergi belajar dengan dia. Ini antara orang Afghanistan pada era dalam 100-200 Hijriah dululah. Tapi itu tak nak cerita lah, cerita tu panjang. Yang kita nak cerita ni yang macam mana boleh timbul Taliban ni. Okey, Taliban ni asal ceritanya Afghanistan ni diserang oleh Soviet. Itu asal sejarah je lah. Soviet pergi serang Taliban, berperang. Makanya golongan yang melawan Soviet pada masa tu adalah 3 kelompok. 3 kelompok yang pergi lawan Soviet Union. Yang pertamanya adalah dipanggil Mas'ud, ataupun yang kita selalu gunakan istilah sebagai Pakatan Utara. Mas'ud. Mas'ud di kat atas lah. Kalau kita tengok gambar Mas'ud, dia pakai topi Afghanistan, sengit. Sebab dikatakan telinga di sebelah ni kena potong. Dia pernah bergaduh dalam perang dan dia pernah kena tangkap, jadi orang pergi potong telinga di sebelah. Jadi dia pakai topi ni sengit. Wallahualam lah, tapi itu yang orang Afghanistan, orang Pakistan duk cerita lah. Masa nak belajar dulu, orang Pakistan selalu cerita Mas'ud ni dia pakai topi sengit. Kan? Dan Mas'ud ni dalam sejarah perang Afghanistan ni, orang selalu memanggil dia sebagai Khalid Al-Walid Afghanistan. Sebab dia memang hebat berperang, terror berperang. Perang dia power lah. Ni orang nama Mas'ud. Lepas tu ada pula yang kedua, Hikmatyar, Gulbuddin Hikmatyar. Lepas tu yang ketiga ni Rabbani. Jadi tiga-tiga ni, mereka ni buat gerakan jihad perang di Afghanistan untuk lawan Soviet. Okey, perang tu berlaku sebenarnya memang Soviet goyang dengan gerakan diorang ni. Tetapi kita kena baca ada satu lagi watak yang keluar di situ daripada Arab pergi bantu Afghanistan daripada Arab. Namanya Abdullah Azzam nama dia. Abdullah Azzam, Dr. Abdullah Azzam. Ana ada tesis PhD dia. Sebab dia orang Palestin, belajar di Universiti Al-Azhar. Lepas tu PhD dia Al-Azhar dalam bidang usul fikih. Belajar usul fiqh dia belajar, bukan biasa ada tesis PhD dia. Ana alhamdulillah masa belajar di Pakistan, pelajar-pelajar Malaysia ni berebut untuk nak dapat tesis PhD Dr. Abdullah Azzam. Ana alhamdulillah ana dapat. Yang lain semua tak dapat. Sampai sekarang ana simpan lagi tesis PhD Dr. Abdullah Azzam. Cuma tesis tak ada apa, dia cerita pasal kaedah usul fiqh lah apa macam tu je. Cumanya bila kita baca sejarah dia ni rupa-rupanya orang Palestin yang memberontak. Dia tak puas hati dengan Israel asalnya. Jadi bila dia habis belajar dekat Mesir Al-Azhar, dia ni pergi dan supervisor dia pun ulama alim dalam bidang usul fiqh Al-Azhar, Dr. Abdul Khaliq. Ini memang popular di Al-Azhar. Kalau orang sebut Dr. Abdul Khaliq ni di Azhar tu orang pakar usul fiqh pada zaman tu lah. Ini berlaku ni dalam era tahun 1960 macam tu lah. Kita kena bacalah sejarah dia orang panjang lebar. Okey, time. Jadi bila kita sebut Dr. Abdul Azzam ni, dia ni lepas dia habis belajar dekat Afghanistan, dekat Mesir, lepas tu dia pergi bekerja mengajar dekat universiti di Jordan. Dia mengajar di Jordan. Cumanya kerajaan Jordan tak selesa dengan dia sebab dia ni pantang diberikan mikrofon dan berkhutbah Jumaat dan dia akan hentam kerajaan. Dia hentam kerajaan di atas mimbar-mimbar Jumaat. Akhir sekali kerajaan Jordan pada masa tu telah menghambat keluar dia daripada Jordan dan dia ni pun pergi berhijrah ke Pakistan. Dan dia pergi mengajar dekat Universiti Islam Antarabangsa Islamabad. Universiti Islam Antarabangsa Islamabad. Mengajar kat situ lah. Dia mengajar. Disebabkan Islamabad ni dia tak jauh dengan Peshawar. Peshawar tu pula sempadan dengan Afghanistan.
Jadi dia berulang-alik. Dan dia memang berkeluarga di situ. Dia bawa anak bini dia lah apa kat situ belaka lah. Kan? Jadi bila duduk dekat Peshawar, dia start berhenti menjadi pensyarah dekat Universiti Islam Antarabangsa Islamabad, dan dia pun berulang-alik daripada Peshawar, Afghanistan. Jadi di situ tu kita akan jumpa satu watak lagi orang Afghanistan yang jadi perantara antara Afghanistan dengan Dr. Abdul Azam ni, namanya Rasul Sayyaf nama dia. Kalau baca sejarah Afghanistan kita akan jumpalah ni nama-nama watak-watak penting dalam cerita sejarah Afghanistan. Okey. Jadi ceritanya perang. Bila perang yang ni bantu, cuma nasib tak baik bagi Abdullah Azam. Abdullah Azam ni mati awal. Kan? Dalam catatan sejarah dia mati pada bulan 11 1989. Dia mati tu sebab dia bawa satu watikah surat untuk nak pergi umum persaudaraan di antara 3 kelompok yang bergaduh. Kan? Anda sebut ada 3 kelompok yang sebenarnya mereka perang untuk lawan Soviet, dan sampai Soviet keluar lah. Ceritanya sampai Soviet keluar. Berjaya 3 kelompok ni. Yang pertama adalah Gulbuddin Hikmatyar, yang kedua Rabbani, yang ketiga adalah Mas'ud, Pakatan Utara kan. Jadi 3 ni bila dia perang berjaya keluar kan. Jadi rupa-rupanya, dan termasuk bantuan daripada Abdullah Azam ni lah. Dan kita kena ingat orang yang bertanggungjawab untuk menjadikan Osama bin Laden terlibat dengan gerakan Al-Qaeda itu bermula atas termanya jihad lah kan. Perang di Afghanistan tu bermula daripada Abdullah Azam. Abdullah Azam ni dia pernah pergi jumpa Osama bin Laden. Masa tu Osama ni orang kaya, terkenal kekayaan. Sebab dia ni seorang businessman, hampir banyak bisnes-bisnes dekat Saudi tu dikepalai oleh dia. Ni Osama bin Laden. Bukan biasalah yang dikatakan Osama bin Laden ni. Cumanya dia ada fikrah Islam. Dia macam ni, orang yang terbiasa dengan lalai tiba-tiba nak bertaubat. Lepas tu nak cari jalan singkat untuk nak masuk syurga. Tiba-tiba datang Abdul Azam pergi kempen, dia kata mati syahid. Dia pun pergi. Dengan tujuan nak mati, cara mudah masuk syurga lah ni kan. Cara dia pergi perang macam tu. Dia pun pergi Afghanistan. Di situlah nama Osama bin Laden tu start berkembang. Jadi bila sebut Osama bin Laden berkembang tu, ada seorang lagi orang yang dikempen oleh Abdul Azam untuk terlibat dalam jihad Afghanistan, namanya Sheikh Anwar Sya'ban. Ini jarang orang cerita nama dia sebab ramai orang tak tahu sejarah dia. Tapi kalau kita duduk kat Pakistan, kita suka ambil tahu berita-berita ataupun buku-buku yang cerita pasal jihad Afghanistan ni, kita akan tahu cerita ni. Orang nama Sheikh Anwar Sya'ban. Okey, tak apa. Kalau Ana tak tahu, Ana ada pernah dengar orang cerita Abdullah Azam pada masa tu dia pernah datang Malaysia. Dikatakan, Ana tak tahu fakta betul atau tidak, wallahualam, tapi ada orang bercerita yang dia ni pernah datang ke Malaysia untuk kempen terlibat jihad Afghanistan. Okey. Jadi cerita dia sekarang, bila 3 ni dia dah serang Soviet dah kalah, makanya timbul pula perbalahan 3 kelompok. Hikmatyar, Rabbani, Mas'ud. Jadi dia perang bergaduh ni siapa yang nak jadi ketua kerajaan, siapa nak jadi presiden, siapa macam itulah. Kan? Mungkin masa tu dia tak ada istilah presiden ni, dia mungkin menggunakan istilah-istilah keagamaan. Siapa nak jadi khalifah, siapa nak jadi Amirul Mukminin. Macam itulah istilah-istilah yang digunakan pada zaman tu. Cumanya berebut. Siapa? Bila berebut tu bergaduh. Bergaduh dia orang ni bukan bergaduh macam kita. Bergaduh ni bunuh-membunuh. Perang-perang lah angkat senjata tu kan. Jadi geng ni tembak sana. Padahal sama-sama Muslim. Jadi masa tu orang yang tengah cuba nak mendamaikan 3 kelompok ni namanya Abdullah Azam. Ni Abdullah Azam ni kan. Jadi dia guna siapa? Dia guna Rasul Sayyaf. Jadi dia guna Rasul Sayyaf sebab Rasul Sayyaf tu orang Afghanistan. Dia tu sendiri tu bukan orang Afghanistan, dia orang Palestin. Jadi dia masa tu dia bawa satu watikah untuk nak mendamaikan itu. Dalam perjalanan tu ada satu kalvert, keletaman kalbok, gapok tu tempat yang saluran air tu kan. Orang letak bom kat bawah tu. Jadi kereta dia, truck dia bawa, masa tu dia bersama dengan 2 orang anak dia. Satu nama Muhammad, satu lagi nama Ibrahim, nama anak dia. Lepas tu dia sampai dekat situ tu bom tu meletup, dia mati. Kalau kita baca sejarah Abdul Azam kena bom tu, mayat dia tu, Ana tengok gambar tu tapi Ana tak simpan gambar tu. Masa Ana belajar Pakistan dia tunjuk gambar Abdul Azam kena bom tu. Anak dia tu ada seorang tu tergantung atas pokok. Anak dia tergantung atas pokok. Bom letup lompat atas pokok lah anak dia tu. Tapi dia tu mayat tepi kereta, lepas tu muka macam hitam sikit-sikit je. Ada orang tunjuk gambar tu, Ana tengok. Masya-Allah. Abdullah Azam nama dia. Ana ada fikir mungkin orang buat filem Indonesia tu ada satu watak nama Abdullah Azam, mungkin ambil kat situ lah kot. Nama ni Abdullah bin Yusuf Al-Azam nama dia. Abdullah bin Yusuf Azam. Ada lagu dia. Kalau kita cari dekat Google, kita dekat YouTube, cuba cari lagu Azam. Syi'tul hayatu mata'a gitu. Azam adalah
Lah nyanyi, jadi aku duk menyanyi pula hari ni kan. Jadi maksudnya dia ni memang dikagumi oleh golongan-golongan mujahidin Arab, dan sehingga kan orang selalu menggelarkan dia sebagai Imamul Mujahidin. Orang selalu panggil dia Imamul Mujahidin, Abdullah Azzam. Kalau kita cari dekat YouTube memang ada syarahan-syarahan dia lah. Cuma syarahan dia dalam bahasa Arab lah. Tu namanya Abdullah Azzam. Okey. Cerita dia, Abdullah Azzam mati, kena bom. Lepas tu makanya yang pergi sambut baton tu pula untuk nak buat gerakan dekat jihad antarabangsa ni adalah Osama bin Laden. Kalau kita baca buku-buku yang ditulis oleh Abdullah Azzam, anda baca banyak buku-buku dia. Baca kan. Tengok nak tahu macam mana cara fikrah pemikiran dia. Dan Ana buat tesis kajian pun antaranya Ana mengkritik beberapa pentafsiran dia terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW lah berkait dengan jihad dan qital. Jadi bila kita baca buku dia, kita baca buku Al-Azzam, sebenarnya dia ni buat satu gerakan, dia bukan memikirkan tentang khilafah Islam asalnya. Nak buat negara Islam ni bukan daripada Afghanistan dia, tetapi dia kena buat semua. Dia nak kembalikan sistem khalifah dahulu. Itu Abdullah Azzam. Makanya fikrah itu, siapa yang pergi sambut selepas Abdullah Azzam? Namanya Osama bin Laden. Osama bin Laden. Cumanya Osama bin Laden dalam gerakan jihad, dia ada berbeza pendekatan dengan Syekh Anwar Syakban. Maka di situ mereka berpecah pula. Dan pecahan itu agak ketara berlaku kalau kita ingat balik dalam sejarah Perang Chechnya. Itu sejarah panjang tu. Dan dia memang mempengaruhi beberapa gerakan-gerakan perang jihad orang Islam ini, perang orang Islam itu. Kalau kita ingat balik sejarah Ambon dekat Indonesia. Panjang tu cerita tu. Cerita memang panjang lah. Kita kembali pada tajuk Afghanistan. Okey, jadi bila sebut tiga ni dia berperang. Satu gerakan daripada Abdullah Azzam untuk mendamaikan. Kita bentuk negara. Lepas tu kita bincang, bagi jawatan elok-elok macam tu lah. Tapi ada satu lagi gerakan yang dia tak tahan tengok perbalahan sesama orang-orang tu ni. Tiga gerakan tu. Mas'ud, Pakatan Utara, Hikmatyar dengan Rabbani. Dia macam mana nak fikir? Last sekali antara yang pergi pemula kepada gerakan itu datang daripada mahasiswa yang diorang ni mahasiswa yang belajar di keliling Afghanistan. Kan? Macam belajar dekat Iran, ada belajar dekat Pakistan. Kan? Ada belajar dekat India, ada jadi adalah diorang lantik seorang ketua mahasiswa itu sebagai gerakan mahasiswa lah. Kan? Nama ketua dia tu adalah Mullah Omar. Mullah Omar ni orang belajar dekat Peshawar. Dia belajar di Peshawar. Dia belajar kat situ. Dan dia ni orang belajar tak habis. Kita kena ingat dia belajar tak habis. Dia belajar sekat tahun 4. Dia hanya belajar nahu, soroh, mantik. Lepas tu dia belajar kitab fiqh-fiqh mazhab Nafi. Tu dia. Dia tak ada sampai ke Dauratul Hadis, tak ada. Dia tak ada menguasai sunnah sitah pun tak ada. Itu Mullah Omar. Sebab tu orang panggil dia Mullah. Orang tak panggil Maulana kat dia. Sebab dia orang ngaji tak habis. Itu Mullah Omar ni. Jadi Mullah Omar ni dilantik untuk jadi kepala gerakan mahasiswa. Maka di situ tu orang start panggil Taliban. Itu Taliban tu. Jadi Mullah Omar ni buat gerakan. Jadi dia panggil semua mahasiswa yang duduk kat keliling Afghanistan. Macam yang duduk dekat Pakistan. Kat Pakistan tu ramai orang Afghanistan belajar kat situ. Pelbagai-bagai aliran pemikiran. Maka begitu juga yang dekat Iran, dekat India adalah. Dia panggil berhimpun. Bila dia panggil berhimpun itu, maka dia buat gerakan untuk pergi lawan geng-geng 3 orang. 3 kepala besar di Afghanistan yang berperang sama-sama dia orang yang sampai tak boleh nak bentuk negara. Hikmatyar, Rabbani, satu lagi Pakatan Utara Mas'ud lah. Okey. Jadi apa mekanisme yang mereka cuba nak lakukan? Ni cerita dia. Apa mekanisme yang dia cuba nak lakukan? Antara mekanisme yang mereka cuba nak lakukan adalah berunding. Macam mana dia orang nak berunding? Sebab dia orang ni mahasiswa. Yang geng-geng tua ni tak layan pun mahasiswa ni. Cara mereka berunding ni adalah mereka pergi hantar beberapa ulama-ulama yang terkenal di Pakistan agar berbincang. Terutama dengan Burhanuddin Rabbani. Burhanuddin Rabbani dengan dia bincang dengan Rabbani. Sebab Rabbani ni ulama. Dia bukan orang biasa. Hikmatyar ni engineer. Dia bukan Rabbani tu orang punya pendidikan agama yang kuat. Dia belajar Azhar. Adapun Hikmatyar dia seorang engineer. Mas'ud anda tak tahu. Sebab yang kita tahu sejarah dia seorang yang hebat berperang. Tu je. Orang duk cerita pasal Mas'ud. Okey. Jadi bila dia pergi jumpa dengan orang tua ni, antara ulama-ulama, nak sebut antara ulama yang pergi berbincang dengan geng-geng tua ni supaya berhenti jangan berperang, antaranya adalah Maulana Salimullah Khan. Maulana Salimullah Khan. Maulana Salimullah Khan ni ulama besar, alim. Alim. Memang dia hebat, warak dan cukup sederhana.
dia pergi bincang dengan orang tua ni supaya kita tak perang lah. Kita bentuk negara, kita bincang elok-elok. Macam tu. Tapi dia orang tak layan. Rabbani tak layan. Hikmatia tak layan. Pakatan Utara Mas'ud pun tak layan. Bila tak layan, dia orang ni cari siapa yang pergi hantar orang tua ni. Dia bincang, dia kata geng mahasiswa. Jadi di situ tu bermula, dia orang ni dah kutuk mahasiswa ni, golongan Taliban. Bila kutuk, geng mahasiswa ni, Mullah Omar kata tak boleh layan dah, kita bincang-bincang ni. Caranya kita bunuh terus. Kita pergi lawan, kita bunuh. Macam tu. Maka di situlah bermula gerakan angkat senjata, pergi lawan, 3 ni. Berlawan, angkat senjata, perang, pergi bunuh orang apalah. Dia buat tu, yang mereka hanya berjaya kuasai, kalahkan 2. Tapi satu dia orang gagal kuasai. Yang pertama dia orang berjaya menguasai wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Rabbani. Yang kedua adalah wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Hikmatia. Tapi Pakatan Utara dia orang tak mampu nak kuasai. Sebab itulah kehebatan Mas'ud dalam perang. Jadi bila dia lawan-lawan, menang, kuasai wilayah-wilayah tertentu. Ini bahagian bawah tu lah, atas bahagian utara tu dia orang tak kuasai. Bahagian bawah tu kan dia kuasai sampai ke Pakistan tu kan. Dia kuasai, maka di situlah terbentuk kerajaan Taliban. Negara Afghanistan, kerajaan Taliban, tapi bukan satu kerajaan, ada 2 kerajaan. Satu kerajaan Taliban, satu lagi kerajaan Pakatan Utara yang dikuasai oleh Mas'ud. Tu sejarah Taliban lah. Okey, itu kalau kita nak, kat situlah sejarah bermulanya keluarnya Taliban. Taliban ni keluar kat situ. Jadi dia adalah gerakan mahasiswa untuk bagaimana nak bagi negara Afghanistan ni jangan bergaduh sama-sama sendiri lagi. Jadi orang bentuk kerajaan. Cuma masalah besar pada Taliban ni adalah dia orang ni mahasiswa, geng belajar tak habis. Geng tak mengaji. Ngaji tapi mengaji cara dia lah. Popok tak budak-budak tak mengaji tak habis, lepas tu nak merintah negara. Teruk lah. Memang teruk kan. Sebab tu orang-orang Pakistan orang-orang Afghanistan yang anti Taliban lah. Bila dia pergi ke Pakistan, dia belajar Pakistan, kita jumpa, kita tanya soalan. Dia kata tak pandai merintah. Dia ada satu buku, macam kita buku Noren tu, buku sekolah tu kan. Dia kata itulah dokumen yang dimiliki oleh Mullah Omar. Teruk sangat cara dia merintah kan. Itulah Taliban dia merintah di Afghanistan. Jadi bila merintah, makanya banyak benda tak selesai. Kalau kita pergi dekat Pakistan, kita macam ni, kita pergi kat Pakistan. Anda pernah sampai sekejap dekat Afghanistan, pergi jumpa kawan kat sana lah. Tapi sekejap je, pergi berjalan balik terus kan. Orang sana ni, rupa-rupa jadi satu, dia ekstrim dalam beragama ni lah. Cuma kalau kita kata benda tu ekstrim dulu, dia marah kita balik. Mangkuk tu pula. Antaranya, bila bunyi azan, dia orang suruh semua kedai-kedai ni tutup. Lepas tu, adalah dia punya majlis pembandaran cara dia lah. Pegang kayu, dia pukul orang, suruh orang pergi sembahyang jemaah. Pukul. Bukan sembahyang Jumaat aja, sembahyang jemaah. Pukul kat kedai-kedai tu kan. Pukul. Pergi sembahyang macam tu. Salah macam tu. Uish, dahsyat sangat orang ni. Cukup ekstrim. Cara dia cukup ekstrim Jadi bila kita tengok, Ana lah peribadi tak boleh terima. Cakap macam ni kan. Islam apa macam ni? Masa tu lah. Cuma kita budak-budak. Masa tu kita tengok macam tak boleh terima kan. Tapi nak kata macam kita diam je lah kan. Sebab kita budak masa tu. Jadi itu yang berlaku kat sana. Cara Taliban tu kan. Lepas tu dia mewajibkan kepada orang perempuan ni bukan semata-mata bertudung tapi wajib pakai burqah. Burqah ni furdah cara Afghanistan tu. Orang kita kan pakai furdah mata. Tak, dia orang burqah mata-mata boleh tutup. Lepas tu dia ada jaring kat mata tu kan. Perempuan ni begitu. Kalau orang perempuan dia berjalan, contohlah kalau ada pakai furdah nampak mata, dia ambil kayu dipukul. Macam tu. Taliban merintah di Afghanistan. Teruk. Memang teruk. Cukup ekstrim cara pemerintahan dia ganas cara fikir, cara pemerintahan Taliban. Masa era tu lah. Lepas tu antara lain, Taliban ni dia anti Syiah. Dia juga anti Syiah. Bahkan dia anggap Syiah ni kafir zimmi. Dia kata kafir zimmi. Tu Taliban yang merintah Afghanistan. Lepas tu, apa lagi benda-benda yang kalau kita tengok, kalau berlaku kat Malaysia ni kita tak boleh terima. Kan? Kalau kita tengok, tak boleh terima ni. Cara dia kan. Tu Afghanistan. Taliban merintah pada era tu lah. Jadi cerita dia, masa Soviet perang dulu, perang tu, Soviet dah kalah. Cuma Soviet ni, bila dia masuk Afghanistan, dia simpan senjata-senjata ni dekat mana. Jadi adalah cara dia orang simpan ni, rupa-rupanya Soviet ni ada gunung besar-besar
dekat Afghanistan ni. Lepas tu dia orang pergi tebuk kat dalam dia pergi korek kat dalam bukit tu, kat gunung-gunung, kat bukit-bukit tu. Lepas tu dia orang ni simpan senjata kat situ. Jadi dalam gua yang dicipta oleh Soviet, letak senjata dalam tu. Dan apabila Taliban merintah, Taliban jumpa senjata-senjata tu. Jadi bila jumpa senjata-senjata tu, apa yang dia orang buat dengan senjata-senjata tu? Antara yang dilakukan oleh Taliban pada masa tu lah, dia nak bom patung Bamiyan. Kita ingat balik tahun 2000 ada satu sejarah besar bom patung Bamiyan. Masa tu anda belajar kat sana lagi. Masa tu anda duduk kat Pakistan lagi. Anda ingat lagi sebab kita duduk kat Pakistan, kita tengok macam mana dia punya kebisingan. Sampai orang jual poster gambar patung Bamiyan, lepas tu dia sebut umur patung tu 2000 tahun. Lama umur patung tu, patung Buddha. Besar, anda tunjuk gambar patung tu Anda sempat cari gambar patung tu. Tengok gambar patung Ni patung Bamiyan Afghanistan. Ni patung Bamiyan Afghanistan. Besar patung ni. Tu tengok ini di Afghanistan. Ini gambar lama. Kalau nak tengok gambar baru, kalau Google jumpa. Type lah patung Bamiyan, kita akan jumpa lah. Cerita dia. Okey. Jadi bila dia cari tu, jumpa senjata bom banyak tu, dia fikir macam mana nak buat. Dia kata patung Bamiyan. Patung Bamiyan ni adalah satu tempat di Afghanistan yang kawasan tu semua dikuasai oleh orang-orang Syiah yang dia orang labelkan sebagai kafir zimmi pada masa tu lah. Sekarang Taliban dah berubah banyak dah sebenarnya. Dia orang dah kata tak, Syiah ni masih dah Islam. Dan dia orang kadang-kadang ada program-program keraian yang melibatkan Syiah, dia orang pun hadir. Jadi gitu pula Afghanistan Taliban sekarang lah yang baru ni Anda pun cerita ni yang masa ke hari tu sebab ada kawan-kawan hantar WhatsApp kawan Pakistan tu, dia kata ni dah berubah dah Taliban tu kan. Cuma yang kita cerita zaman tu itu kawasan-kawasan Syiah, dan bila kawasan Syiah ni pula dianggap sebagai kafir zimmi oleh Taliban, makanya dia orang tak layan. Orang-orang situ nak bisik dia tak layan. Apa tindakan mereka? Dia orang pergi bom patung Bamiyan. Dia bom tu tak hancur semua. Sebab patung Bamiyan ni patung yang diukir daripada bukit. Bukit, dia orang ukir-ukir jadi patung. Macam tu. Dia bukan kita buat patung baru, bukan. Dia ukir bukit tu jadi patung. Macam tu. Tu canggih tak canggih dia orang tu. Jadi bila dia orang pergi bom, nak boleh kepecah tu, sampai habis bom hanya kaki sebelah je. Patung tu hanya kaki sebelah. Anda cari gambar patung tu tak jumpa. Masa kat Pakistan tu banyak gambar tu disebar, anda pun tak fikir nak bawa balik lah. Kan? Masa tu lah. Kalau kita tengok, dia orang jual tepi jalan, gambar tu patung sebelah. Untuk pecah. Kaki patung Buddha. Jadi, bila bom tu berlaku, pecah kaki sebelah, di situ tu berlaku kebisingan di Pakistan lah. Dan yelah pada masa tu, anda tak kuat lagi. Kita tak tahu lagi maklumat-maklumat luar. Kita dapat tahu ni apa yang kita tengok berlaku lah. Jadi antara yang kebisingan berlaku adalah kritikan daripada ulama-ulama Taliban terhadap Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Masa tu keluar cerita Qaradawi tu. Qaradawi. Anda pun sebelum tu tak pernah dengar nama Qaradawi. Masa zaman belajar Pakistan tak kenal lagi nama Qaradawi. Start situlah kena nama Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi. Situ start kena nama tu. Qaradawi kritik tindakan Taliban pada masa tu. Dia kritik. Dia kata tindakan Taliban ni tak betul. Tak boleh bom. Jadi antara kritikan Qaradawi yang anda ingat pada masa tu adalah Qaradawi kata, kita jangan bom patung Buddha. Tetapi Afghanistan ni ada masalah kemiskinan. Alangkah baiknya kalau patung itu dijual kepada negara-negara Buddha dan dapat penghasilan, dan duit itu boleh digunakan untuk membantu kemiskinan di Afghanistan. Atau yang anda ingat statement Qaradawi pada masa tu. Baiklah. Jadi bila dia kata macam tu, orang-orang Taliban ni dia kritik Qaradawi. Dia kritik Qaradawi. Dia kutuk. Bukan kritik lah, dia kutuk sebenarnya. Sebab tak ada point pun. Antara yang dia orang kutuk, anda ingat lagi, antara dia orang kutuk Qaradawi ni, yang pertama, dia orang labelkan Qaradawi ni sebagai ulama ul asnam. Label. Jahat dengan ni. Dia label. Perangai macam orang kita kat Malaysia pun ada perangai macam tu. Tak suka sikit nak label Ulama ul asnam ni, maksud Melayu ulama berhala. Dia panggil ulama ul asnam. Pada Qaradawi. So Qaradawi apa? Ulama ul asnam dia panggil. Ulama berhala. Pada Qaradawi. Sebab Qaradawi kata jangan bom patung Bamiyan. Tindakan Afghanistan tu salah. Tindakan Taliban tu salah pada masa tu kan. Satu. Yang kedua dia kata Qaradawi nak ambil patung tu pergi hantar kat negara-negara Buddha. Dia kata kau bayangkan cara kita bercakap lah. Dia kata nak potong patung kat bukit tu, lepas tu kita letak kat kapal, kita hanyutkan pergi kat negara Buddha. Dia kata Qaradawi, dia start kutuk Qaradawi 1, 2, 3, 4. Oh gila-gila dia kutuk Qaradawi. Masa itulah
kita pula tak tahu apa kan, kita dengar je lah. Bodoh masa tu, aku pun tak cerdik lagi, aku budak lagi masa tu kan. Jadi kita dengar. Tapi bila kuasa Allah Ta'ala lah, Allah Ta'ala bagi satu rezeki lebih sikit, sambung belajar ke Azhar. Boleh belajar dekat Universiti Al-Azhar. Lepas belajar Pakistan, pergi belajar di Al-Azhar Mesir. Jadi bila di Mesir, sebelum kita dah dengar dah nama Qaradawi ni. Dan kita ingat balik, kalau kita tahulah, kalau kita rajin follow, sampai sekarang pun ada Islam Online tu kan. Islam Online. Jadi Islam Online ni satu laman web yang suka menjawab, menerima soalan-soalan dan menjawab soalan-soalan fiqh daripada dunia Islam, tapi dalam bahasa Arab lah. Jadi Ana ni pada masa tu, ni tak ada lagi, handphone WhatsApp ni belum ada lagi. Jadi kita ni rajin masuk cyber cafe kan. Lepas tu kita selalu cari maklumat melalui internet lah. Jadi Ana ni bila masuk cyber cafe, antara benda yang Ana suka buat adalah Ana buka laman web Islam Online. Kita pun tengok Islam Online, fatwa-fatwa hukum-hukum fiqh yang dibahas oleh ulama-ulama Arab tu kan. Jadi disebabkan dia buka email, kita hantar email kepada Islam Online tu, soalan-soalan fiqh nanti dia jawab. Maka Ana pun teringat apa yang berlaku di Afghanistan masa Taliban masa itulah, yang pergi bom patung bam yang dikritik oleh Qaradawi. Dan kita dengar lah, sebab Qaradawi ni pada masa tu dia pergi Afghanistan. Dia pergi jumpa dengan Mullah Omar, tapi Mullah Omar tak nak jumpa. Makanya Mullah Omar ni hantar wakil yang untuk berjumpa dengan Qaradawi, namanya Maulana Said Saqif nama dia. Maulana Said Saqif. Kan, seorang ulama Afghanistan, mempunyai pendidikan daripada Pakistan. Namanya Maulana Said Saqif. Hebat Maulana Said Saqif ni, dia boleh cakap Arab dengan fasih. Sebab itulah Mullah Omar ni tak. Ingat Maulana Omar tak boleh cakap Arab. Mullah Omar tak boleh cakap Arab. Dia boleh cakap bahasa Afghanistan. Dia boleh cakap bahasa Pashto je lah. Bahasa Pashtun. Pashto. Kan? Ana tak tahulah macam mana kita boleh sebut Pashtun. Ana belajar kat sana orang tak sebut Pashtun, orang sebut Pashto. Tak tahulah kenapa kat sini boleh sebut Pashtun Bila dia mau Pashtun. Pelik juga sebab aku dengar kat sana orang sebut Pashto kan. Okey. Jadi Mullah Omar ni dia tak boleh cakap Arab. Dia bila nak jumpa Qaradawi, kalau cerita Qaradawi nak pergi Afghanistan pun ada cerita dia juga. Qaradawi ni masa dia nak pergi ke Afghanistan, dia bukan terus pergi ke Afghanistan. Dia pergi ke Pakistan dulu. Dan sampai di Pakistan tu, dia pergi jumpa dengan Maulana Taqi Osmani. Tu. Yang 2-3 hari lepas, abang dia meninggal dunia tu kan. Mufti Azam Pakistan baru meninggal tu, Maulana Muhammad Rafiq Osmani. Itu abang Maulana Taqi Osmani. Ayah dia tu Maulana Muhammad Syafiq Osmani. Kitab tafsir, Ana ada simpan kitab tafsir dia lah. Ma'ariful Quran. Itu kitab tafsir 8 jilid, kitab tafsir dia. Itu antara ulama hadis dan alim dalam bidang tafsir Quran lah. Maulana Taqi Osmani ni, dia ni salah seorang jawatan kuasa Kesatuan Ulama Antarabangsa. Jadi salah seorang jawatan kuasa Iswaq Qaradawi. Masa tu Qaradawi kan ulama presiden Kesatuan Ulama Antarabangsa. Jadi Qaradawi ni bila nak pergi ke Afghanistan, nak jumpa dengan Mullah Omar, dia pergi singgah di Pakistan, dia pergi jumpa Maulana Taqi Osmani. Situ yang kita boleh tahu cerita pasal Qaradawi pada masa tu, sebab kita ni pergi tanya Maulana Taqi Osmani. Maulana Taqi Osmani cerita apa yang berlaku dalam pertemuan antara dia dengan Qaradawi lah. Cuma pada masa tu Maulana Taqi Osmani lebih cenderung kepada pendapat Taliban pada masa tu. Cerita dia. Okey. Banyak aku nak cerita apa tak tahu. Susunan poin cerita tu kan. Kalau kita ingat balik, ni panjang pula jadi. Kalau kita ingat balik lah, masa Amerika nak serang Afghanistan untuk nak ambil Osama bin Laden. Kan, ingat balik sejarah tu. Taliban ni, dipanggil ulama-ulama ni berhimpun. Ulama-ulama daripada Pakistan, Iran, semua aliran bincang macam mana sikap yang kerajaan Taliban perlu ada apabila Amerika minta Osama bin Laden. Nak bagi tak nak bagi. Jadi antara ulama yang hadir ketika itu bermusyarat itu namanya Maulana Salimullah Khan, antara yang hadir. Jadi Maulana Salimullah Khan ni lepas dia pergi tu mesyuarat, dia balik, dia bersyarah. Kita pun tahu cerita apa kandungan mesyuarat dia orang tu. Ni cerita masa tu anda belajar kat sana tu, anda tahu cerita tu kan. Cerita dia. Type. Jadi bila tak apalah cerita pasal Amerika kan, sebab Amerika pergi serang Afghanistan sampai jatuh Afghanistan tu kan. Okey, jadi bila dia pergi bom patung bam yang Qaradawi kritik. Bila Qaradawi kritik, kita tak tahu kandungan debat tu sebab kita dengar daripada pihak Pakistan yang geng-geng Taliban ni cerita, bukan geng-geng ni, ulama-ulama Pakistan ni cerita, nampak dia menggambarkan Qaradawi tu salah. Kita tak tahu sebenarnya kandungan debat tu apa.
Jadi bila anda belajar di Mesir, Al-Azhar, anda hantar email kepada Islam Online pada masa tu, Islam Online dia balas rupanya. Anda tanya sebenarnya kandungan debat tu apa pada masa tu? Apa kandungan debat yang Qaradawi bahas dengan Maulana Syed Saqif? Rupa-rupanya dia bagi. Anda dapat salinan kandungan debat itu, anda print dapat 18 muka surat. Lebih kurang 18 muka surat. Dapat print semua tu. Dan memang anda simpan. Sebab itu dalam tesis master anda, ada masuk cerita ni. Sebab anda dapat kopi asal debat tu. Okey. Cuma menariklah apa Qaradawi cerita dalam tu. Anda tak cerita semualah. Anda cerita poin besar yang dijawab oleh Qaradawi. Antara yang menariknya, Qaradawi hujah. Dia kata Taliban ni, bila Qaradawi kata, korang tak boleh bom patung Bamiyan ni. Sebab patung Bamiyan ni patung Buddha. Bila korang pergi bom juga, dia akan memberi implikasi yang tak baik. Implikasi yang tak baik. Antaranya adalah, Qaradawi guna ayat, dia kata, kamu bermusuh dengan Buddha pada hari ni. Esok orang Buddha bunuh orang Islam. Qaradawi cakap, hari ni korang bermusuh dengan orang Buddha, esok orang Buddha bunuh orang Islam. Qaradawi. Dalam kertas Qaradawi tu, dalam nota yang Qaradawi yang anda dapat tu, dia sebut golongan-golongan Taliban ni, dia orang ni hanya terikat dengan al-mutun wal hawashi. Dia orang ni membahaskan pemerintahan itu berasaskan kepada apa yang ada dalam kitab, matan-matan dan hasyiah-hasyiah. Kalau kita belajar kitab-kitab lama tak ada istilah hasyiah, syarah, matan tu kan. Dia sekat tu cara fikir. Dan dia orang ni tak ada maqasid syariah. Tu. Anda tu lah pertama kali dengar istilah maqasid syariah. Qaradawi sebut. Antaranya Qaradawi kata maklat, implikasi. Sebab kalau korang bom patung Bamiyan, patung Buddha, esok orang Buddha bunuh orang Islam. Macam tu. Jadi korang tak boleh buat lagu ni. Korang kena fikir kemaslahatan ekonomi. Makanya korang tak boleh bom patung Bamiyan, korang kena jual patung Bamiyan dapat ekonomi. Dan Maulana Syed Saqif jawab Qaradawi. Dia kata apa? Ekonomi dengan akidah perlu didahulukan. Oh, kok tu pula? Dia pergi argue. Dia kata ekonomi tu jelah penting, tapi ada lagi penting daripada ekonomi, itu akidah. Jadi kalau kita pergi bom patung Bamiyan, itu tu menyelamatkan akidah orang-orang Islam di Afghanistan. Ui, dia bersikap tu. Jadi Qaradawi kata, itu tak ada kaitan dengan akidah sebenarnya patung Bamiyan tu. Ujar Qaradawi, di Mesir tu ada patung Fir'aun, Ramses, besar tu kan. Dan Mesir ni, sahabat Nabi pernah sampai, bahkan ada kubur sahabat Nabi kat situ. Namanya Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kalaulah meruntuhkan patung itu adalah tuntutan akidah, kenapa patung Fir'aun, Ramses itu tidak diruntuhkan oleh Amr bin Al-As? Itu ujar Qaradawi satu. Nampak? Sedap ujar tu. Ujar Qaradawi kemukakan satu. Yang kedua, kata Qaradawi, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala pernah menceritakan tentang jin pergi buat bangunan pergi buat istana kepunyaan Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana Nabi Sulaiman telah mengarahkan agar dalam istana tu buat patung. Qaradawi sebut dalam Quran. Anda mungkin kalau kita nak tahu, cuba buka Al-Quran. Kan anda kod kat sinilah. Kan cuba tengok Kita cuba buka dalam surah Saba. Ayat yang ke-13. Buka surah Saba ayat 13. Allah Ta'ala kata, ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil. Itu perbahasan Qaradawi tu. Qaradawi kata dalam Al-Quran, dalam surah Saba ayat 13, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil. Ayat Quran. Mereka, iaitu jin-jin itu, mereka membina apa-apa yang diarahkan oleh Sulaiman atas kehendak Nabi Sulaiman. Apa yang dibina itu? Maharib, mihrab. Bangunan-bangunan tinggi. Lepas tu satu lagi, tamathil. Tamathil ni maknanya patung. Itu je Qaradawi dalam surah Saba ayat ke-13. Surah 34 ayat 13. Cuba tengok. Dalam ayat tu. Qaradawi kata, itu maksudnya patung ni bukan masalah akidah. Lepas tu, Qaradawi kata lagi, kita kena beza di antara dua perkataan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah tamathil, yang kedua adalah al-asnam. Apa beza al-asnam dengan at-tamathil? Sebab kalau kita buka dalam terjemahan Quran, dua-dua terjemah patung. Kan? Patung, berhala kan. Dalam bahasa kita pun sebenarnya ada beza antara patung dan berhala. Ada beza. Sebab ada patung yang berhala, ada patung bukan berhala. Jadi Qaradawi kata, dalam surah Saba itu, Allah Ta'ala guna kalimah tamathil, bukan al-asnam. Apa definisi bagi tamathil? Apa definisi bagi asnam? Dia kata, at-tamathil itu, al-asnam itu patung yang disembah. Patung yang disembah.
Adapun tamasil bukan patung disembah, patung muzium. Kita jemah patung muzium lah dalam bahasa kita. Patung sebagai benda, macam kita buat rumah kita ada satu patung. Patung tu sebagai perhiasan, macam tu. Kan? Dan dia kata termasuk, dia kata patung perhiasan itu adalah tamasil. Jadi kalau sebut patung tamasil, itu tidak perlu diruntuh, kata dia. Jadi bila dibangkitkan, dia kata itu kan patung yang disembah. Kata geng Taliban, Maulana Syed Sakim ni jawab pada Qaradawi ni. Dia kata itu kan patung yang disembah, patung Buddha kan. Qaradawi kata, mana ada orang sembah dah? Memanglah asalnya patung disembah, patung Buddha. Tapi dah beribu-ribu tahun orang dah tak sembah. Bahkan semua dekat Bamiyan itu tak ada orang Buddha pun. Jadi dia boleh dikategorikan sebagai patung muzium. Jadi tidak boleh diruntuhkan, kata Qaradawi lah. Itu ujar Qaradawi. Dan Qaradawi kritik lah pandangan Taliban. Anda baca tu, wah hebat Qaradawi. Situlah permulaan kagum mana pada Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama hebat gitu. Tu ceritalah. Jadi kalau kita tengok kat situ, kita akan nampak tau, Taliban ni cara fikir agama dia cukup konservatif. Cukup konservatif. Dan Ana dah sebut awal tadi, sebenarnya Taliban ni, dia bergaduh dekat Afghanistan, dia bukan semata-mata bergaduh atas tajuk agama. Tapi dia ada satu lagi tajuk dia bergaduh, iaitu tajuk etnik. Sebab tu Taliban ini banyak dikuasai oleh orang-orang Pashtun. Orang Pashtun banyak kuasai. Dan orang Parsi memang tak suka kepada Taliban. Tu di Afghanistan jadi kalau kita nampak di sini baru kita clear tau. Rupanya Taliban ni disebabkan kejumudan dia dalam faham agama pun boleh membawa kepada pendekatan ekstrim dalam pentafsiran agama. Ekstrim dalam pentafsiran agama lah. Okey, kalau itu yang berlaku isu dia sekarang dah berlaku lah. Dah ada lah cara fikir Taliban tu. Cuma timbul satu persoalan. Macam mana kita nak atasi pemikiran-pemikiran macam ni? Ana ni kuasa Allah Ta'ala hantar belajar di Pakistan, lepas tu di Mesir. Jumpa cara pemikiran yang pelbagai. Masa belajar di Mesir tu, antara yang Ana suka mata pelajaran di Al-Azhar ni adalah usul fiqh satu, yang kedua adalah fiqh muqaranah, fiqh perbandingan. Kita masa belajar di pondok, kita hanya terdedah dengan satu mazhab Syafi'i rahimahullah. Lepas tu belajar di Pakistan, kita terdedah dengan satu mazhab je, iaitu mazhab Hanafi. Jadi kita ni agak jumut cara fikir. Hanafi, Syafi'i lah. Cumanya kita ada memberontak dalam diri kita. Sebab masa kita belajar di Pakistan, bila Maulana kita cerita tentang mazhab Hanafi, dan dia orang tahu kita ni mazhab Syafi'i, dia orang kutuk kita. Kutuk mazhab Syafi'i, kutuk Syafi'i kan. Masa nak belajar dulu. Jadi kita pun ada memberontak tapi tak kerti nak jawab. Macam tu lah. Kan? Tak puas hati tapi nak jawab tak kerti macam tu. Diam lah. Tapi bila belajar di Mesir, di Azhar, dia ajar kita belajar 4 mazhab. Bukan 4 dia, 7-8 mazhab kita belajar. Bila belajar, Ana rasa kita kena berfikir dalam menilai satu mazhab. Sebab mazhab-mazhab ni, dia orang bukan saja-saja dia orang keluarkan pandangan. Tapi dia orang ada metodologi, ada kaedah. Sebab itulah Ana bila belajar muqaranah perbandingan fiqh ni, mazhab ni, kita kata kenapa dia keluar lagu tu? Sebab dia ada kaedah. Maka Ana minat dengan satu lagi mata pelajaran, usul fiqh. Sebab tu bila anda buat master, anda buat kajian maqasid syariah. Sebab maqasid syariah ni salah satu entiti ilmu dalam ilmu usul fiqh. Tu buat kajian. Sebab kita minat ilmu tu kan. Jadi kita kaji-kaji. Last kali, kita akan nampak kat mana problem besar yang berlaku pada Taliban. Kenapa berlaku macam tu? Sebab kalau kita fikir, mazhab Hanafi kan mazhab yang progresif. Segi sejarah dia progresif Hanafi ni. Tapi kenapa Taliban yang bermazhab Hanafi jadi sumbat? Jadi jumut? Kenapa? Kan? Itu satu persoalan. Inilah persoalan-persoalan kita kena bangkit. Jawapannya, ada benda ni yang orang amalkan bukan kerana faktor mazhab, tapi faktor budaya dalam melihat mazhab. Contoh nak buat. Orang Pakistan, dia kadang-kadang bila tengok orang Malaysia, dia rasa kagum. Orang Malaysia ni mudah berkahwin. Kan? Orang Malaysia ni kadang umur muda, 20, dah kahwin dah. Orang ni susah nak kahwin. Tua gede tak boleh nak kahwin. Susah nak kahwin. Kita fikir balik, mazhab dia ni, bab nikah ni senang je mazhab dia. Kan? Kalau kita rajin belajar mazhab Hanafi ni, mungkin kita akan tahu khilaf di antara sahibain. Sahibain ni istilah dalam mazhab dia lah. Sahibain ni 2 imam, iaitu murid kepada Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Asyaibani, Muhammad bin Hasan Asyaibani. Satu lagi Imam Abu Yusuf, yang kedua-dua ini berbeza pendapat dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni dia orang panggil Imam A'zam, Imam A'zam Abu Hanifah, dalam isu perempuan adalah wali bagi diri dia sendiri. Hanafi dia fatwakan, dia kata perempuan adalah wali diri dia sendiri. Adapun dalam 2 pandangan, dia tak setuju dengan tok guru dia. Dia kata tak, sebenarnya wali bagi perempuan tu bapak dia. Serupa dengan mazhab majoriti lah. Termasuk mazhab kita kan. Jadi fikir, senang je mazhab dia dalam bab nikah. Ikut pandangan Imam Abu Hanifah. Tapi kenapa dia orang jadi masalah? Sebab faktor budaya Afghanistan. Budaya etnik.
Orang Pakistan ni dia cukup jadi agak-agak susah nak kahwin segi kebudayaan. Dia letak syarat tu macam-macam. Kena ada tu lah, ada ni lah. Sekali orang lelaki dia susah nak menikah. Kan? Bukan faktor agama sangat, bukan faktor mazhab sangat, tapi faktor budaya. Jadi di situ kita kena beza di antara dua perkara. Faktor mazhab, satu lagi faktor budaya yang mempengaruhi cara mereka beragama. Begitu. Jadi kalau kita faham situ, maka kita pergi dalam budaya orang Afghanistan dalam melihat Taliban. Taliban ni dia ekstrim agama kerana ada faktor satu lagi, iaitu faktor etnik. Etnik orang Pashtun berbeza dengan orang Parsi di sana. Akhir sekali dia orang benci-benci dan itu mempengaruhi cara mereka mentafsirkan agama, dan benda tu menjadi satu polisi, jadi satu amalan secara berpolisi dalam negara mereka lah. Itulah sejarah Taliban yang kurang lebih yang Ana boleh ceritalah untuk kita kongsi pada malam ni. Makanya Ana selalu menganjurkan lah kita ni kalau dalam beragama, kita biar beragama biar berhujah, tu satulah. Kan? Kita beragama ni biar berhujah. Dia masalah besar yang jadi tersumbat, jadi jumud, ekstrim dalam melihat agama ni. Yang pertama tu jahil. Dia tak belajar, dia tahu kata itulah agama. Kita tak ada kedua, ketiga, empat, tak ada. Jahil satu. Yang ini selalu berlaku pada orang awam. Orang yang tak mengaji, dia pergi ikut tok guru yang tersumbat tu kan. Tok guru tu pula tersumbat, tok guru tu pula jumud. Akhir sekali dia pun jadi ekstrim satu. Yang keduanya orang boleh jadi ekstrim ni sebab jahat. Ni selalu berlaku pada ustaz-ustaz daripada ulama-ulama. Ulama tu jahat. Dia sendiri tu nak bawa agenda dia. Dia tak nak cerita keluasan Islam sebab kalau cerita maknanya orang tak akan sokong dia. Kan? Maka dia pun jahat, dia kemukakan yang tu lah, tafsiran tu je. Lepas tu masuk pula elemen-elemen dia lah. Dua, jadi ekstrim. Yang ketiga, orang jadi ekstrim ni sebab naif. Kan? Dia mungkin belajar, dia mungkin pandai. Tapi pandai dia tu, pandai dia tu dalam pentafsiran dia, dalam pentafsiran geng dia. Pentafsiran lain dia tak nak terima. Dia hanya nampak kebenaran itu hanya datang daripada geng kita. Macam mana kau ni kan pandai Quran, pandai hadis, alim tafsir, alim hadis. Tapi kenapa jadi macam tu? Sebab dia naif. Cara dia faham agama tu naif. Dia hanya melihat agama tu dalam skop dia. Itu pun boleh menyebabkan jadi ekstrim dalam beragama. Sebab itu macam mana kita nak atasi benda macam ni? Itu satu persoalannya. Ana ni secara peribadi bila duk fikir-fikir, duk baca-baca kitab, duk belajar-belajar, Ana punya kesimpulan Ana, yang pertamanya kita ni kalau beragama mesti tidak boleh keluar daripada kerangka berfikir. Apatah lagi agama ni memang amat menggalakkan kita berfikir. Sebab tu banyak Quran afala taqilun, afala taqilun, ulul albab. Itu istilah-istilah melibatkan orang berfikir, kan? Agama ajar macam tu. Quran berkata waqalu law kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Itu dalam surah Al-Mulk tu kan. Allah Taala berkata ahli neraka, kalau sekiranya kami mendengar ataupun kami menggunakan akal, sudah pasti kami bukan ahli neraka. Secara tak langsung Allah Taala dah ajar pada kita guna akal, kena fikir. Kita ni kalau melihat agama, jangan jadi macam orang Buddha melihat agama. Jangan macam orang Hindu melihat agama. Jangan. Jangan tengok macam orang Yahudi tengok agama, orang Nasrani tengok agama. Cara dia lah. Kita ni ada cara kita bila melihat agama. Apa yang agama ajar pada kita dalam melihat agama, ada akal, ada logik dia, ada munasabah dia. Sebab itu kalau orang belajar ilmu hadis, dia ada kaedah penting kalau orang belajar ilmu hadis. Idza ra'aital hadis yukhaliful uqul, yubayyinul usul, yunaqidul manqul, fa'lam annahu mawdu'. Itu salah satu kaedah dalam ilmu hadis. Imam Nujauzi sebutlah dalam kitab dia Al-Mawdu'at, bukan? Diulang sebut oleh Imam As-Sayuti dalam kitab Tadribur Rawi. Kan, diungkilkan balik oleh Imam As-Sayuti tu kan. Jadi di situ dia ada kata bila kamu tengok hadis, kamu kena masuk akal tak? Bercanggah dengan akal ke tidak? Bercanggah tak dengan nas-nas yang lain? Lepas tu bercanggah tak dengan dasar-dasar agama? Kalau bercanggah, palsulah. Ajar berfikir tu. Itu ilmu hadis. Ilmu hadis tu. Jadi kita ni dalam beragama, kita jangan ustaz cakap terima bulat-bulat. No. Ulama ni cakap terima bulat-bulat. No. Dia kena ada proses berfikir. Sebab tu Syekh Abdullah bin Bayyah, dia senaraikan 4 perkara yang kita kena fikir apabila orang cakap pasal agama. 4 perkara. Yang pertama, dia mesti adil. Mana mungkin agama ni zalim. Jadi kalau orang baca Quran, baca hadis, adil, itu agama lah tu. Tapi kalau sekiranya dia bercakap agama, tapi implikasi ni zalim, itu bukan agama. Walaupun dibacakan 1001 ayat Quran. Sebab pada zaman dahulu ada khawarij yang baca Quran, baca hadis, tapi implikasi terhadap apa yang dia cakap itulah kezaliman. Walaupun dibacakan 1001 ayat Quran dan hadis Nabi, sehingga kan Ali bin Abi Talib kata, kalimatuhu al-haq, perkataan itu betul. Tapi yang dimasukkan itu adalah kebatilan. Sina Ali sebut kan. Satu. Yang keduanya, kata bin Bayyah, dia mesti rahmat, dia mesti kasih sayang.
Kalau ada unsur permusuhan, itu bukan agama. Walaupun dibacakan 1001 Al-Quran. Yang ketiga, dia mesti ada hikmah. Kebijaksanaan. Bukan pembodohan. Yang keempat, dia mesti maslahah. Kebaikan. Bukan kerosakan. Jadi kalau ada unsur ni, kata Ben Bayah, itu dah diiktiraf oleh agama. Itu dasar dia lah. Sebab tu, nombor satu, kita kena fikir. Beragama ni biar berfikir. Kan? Bila sebut beragama perlu berfikir, itu yang timbul tanya dalil. Dalil ni sahih ke tidak. Benda tu ada dalam wacana-wacana Islam. Tapi masalah kita ni kata agama jangan fikir. Siapa dia ajar tak tahu. Dia mengaji kat mana tu kata lagu tu. Agama jangan fikir, agama jangan fikir. Yang kata terima bulat-bulat walaupun tak masuk akal. Jika hal itu perkara qat'i. Dalam agama ni bukan semua qat'i. Ada yang zonni. Yang qat'i ni putus. Allah Ta'ala kata sembahyang zuhur 4 rakaat itu qat'i. Tak ada siapa pergi khilaf 4 rakaat. Yang tu tak masuk akal pun. Kita fikir tak sampai pun kena amal. Tapi kalau perkara zonni itu kena fikir. Itu dalam ijtihad ulama. Bila ijtihad ulama maksudnya melibat pada fikir lah. Orang duk kata jangan fikir dalam beragama. Yang asasnya adalah perkara qat'i. Benda zonni boleh kena fikir. Masalah kita nak bodohkan orang. Kita pergi ajar jangan fikir dalam beragama. Sampai benda-benda zonni pun jangan fikir. Hatta ustaz dia cakap pun jangan fikir. Apa benda kau belajar kat mana? Agama apa kau belajar ni? Islam tak ajar lagu tu. Tu masalah dia. Kena ingat tu. Satu, kita kena ajar orang ni berfikir. Kau kena berfikir. Jadi bila kau fikir, Quran kata macam ni, tapi tafsiran kau kenapa macam ni? Lepas tu tafsiran kau kenapa jadi zalim sedangkan orang lain menafsirkan ayat yang sama berbeza dengan kau tafsir. Itu soalan-soalan yang kena jawab lah. Satu. Yang keduanya, kita ni kena didik masyarakat bertanggungjawab dengan agama. Kita kena bertanggungjawab dengan agama. Agama, kalau kita baca satu kitab, dia ada sebut, hal ini ada 5 pandangan ulama. Kemukakan 5 pandangan ulama. Jangan satu je. Sebab ini menguntungkan kita. Ini masalah besar ni. Dekat Malaysia pernah berlaku benda macam ni kan. PAS lah dulu. Kita ingat balik PAS dulu. Masa dia bergaduh dengan Semangat 46. Semangat 46 nak letak calon perempuan. Dan dia tak letak calon perempuan. Dia pergi kata haram kat Semangat 46. Sebab letak calon perempuan. Tiba-tiba dia nak bertanding. Dia nak bubuh calon perempuan. Jadi halal balik. Ini tak bertanggungjawab dengan agama. Tak bertanggungjawab dengan agama. Kan? Hari tu berlaku sikit-sikit dekat Parti Amanah hari tu. Mula-mula dululah berlaku. Anda pesan kata jangan. Kita kena jujur dalam menyatakan pandangan agama. Kalau ada khilaf lah. Biarlah untung parti lawan pun. Kok dia lah yang nak untung. Sebab agama satu tajuk. Parti kau untung tak untung satu tajuk yang lain. Anda tegurlah seorang pimpinan amanah pada masa tu lah. Tak payah sebutlah siapa dia. Kan? Jadi masalah pula nanti kan. Jadi nak ceritanya kita ni biar jujur. Bertanggungjawab dalam menyampaikan agama. Lepas tu, yalah kita kena beza antara dua perkara tau. Sebenarnya dalam terma kita orang Malaysia pun ada 2 perkataan. Pandai, bijak. Dia ada pandai, ada satu cerdik. Sebenarnya kita fikir balik apa beza Ada orang ni dia belajar pandai tau. Hafal semua boleh ingat. Tapi dia tak ada kreatif. Dia tak ada kreativiti. Kita nak kata dia ni pandai yang tak cerdik. Gitu. Dia pandai tapi tak cerdik. Makanya dia ni hafal hebat tapi tunggu kayu nampak. Macam kita semua boleh hafal. Tapi kenapa nampak macam tunggu kayu sebab dia mungkin pandai tapi dia tak cerdik. Jadi kita ni kena ada pandai dan cerdik. Macam tu kan. Jadi kita beragama ni dia kena ada kepandaian. Makanya kalau bagi kitab hafal, ingat, semua ingat lah. Semua kitab kat mana ke surat berapa dia boleh sebut lah. Hebat lah kat situ tu. Cumanya dia kena ada satu lagi. Kebijaksanaan. Dan ulama-ulama dulu dia ada 2 tu. Dia ada cerdik dan pandai tu dia ada. Sebab itu dia orang boleh berijtihad. Sebab itu dia orang boleh macam mana kita nak apply hukum ni yang implikasi ni baik pada umat. Macam tu kan. Dia kena ada lah. Anda punya pandangan tu yang kena ada lah kalau kita nak mengatasi masalah ekstremis agama. Kan? Yelah, satu undang-undang. Kan? Undang-undang penting. Macam kita tahu pun statement polis terbaru pun ada buat keluar isu perkauman. Macam ni kan. Sebab dah bising. Maka ada polis pun buat statement kan. Polis buat statement tentang ni. Masyarakat diminta tidak menimbulkan situasi mengancam keselamatan dan ketenteraman awam melalui media sosial. Itu statement daripada polis lah. Undang-undang memang penting untuk mengatasi masalah ekstremis agama. Tapi apakah itu sahaja? Tak cukup. Dia kena ada satu lagi, ilmu, pendidikan. Pendidikan kat bawah ni perlu kita suburkan supaya orang ni dia beragama secara kebijaksanaan, beragama secara pandai, beragama secara cerdik. Semua tu masuk. Kalau kita nak mengatasi masalah ekstremis dalam melihat agama lah. Itulah kurang lebih yang anda mungkin boleh berkongsi pada malam ni. Kalau ada apa-apa soalan pandangan mungkin anda boleh cuba jawab lah, insyaAllah. Wallahu a'lam.
Ni ada satu komen agak menarik kan. Memang wujud. Saya punya adik-beradik di taman saya, mereka pun buat status di WhatsApp, bahkan masih bersekolah rendah. PH parti haram. Diambil dari TikTok. Ini agak berbahaya buat Nusa Tenggara berlaku Bahaya betul lah. Adakah kepercayaan tentang Imam Mahdi punca kepercayaan umat Islam? Tak juga. Kalau kita nak kata itu punca, anda rasa tak? Anda tak setuju kalau orang kata punca perpecahan umat Islam kerana Imam Mahdi. Kan? Tak juga. Sebab kalau kita tengok balik, ramai orang berpecah-pecah pun tak ada kaitan dengan Imam Mahdi pun. Banyak. Kat Malaysia lah kita bergaduh dalam pentafsiran agama. Kadang-kadang tak timbul langsung wacana-wacana pasal Imam Mahdi. Kalau kita pergi dalam wacana Ahlussunnah wal Jamaah pula, ulama Ahlussunnah wal Jamaah menganggap Imam Mahdi ni, kewujudan Imam Mahdi itu sendiri adalah perkara-perkara akidah yang zonni, bukan perkara-perkara akidah yang daruri yang masih lagi terikat dengan pentafsiran. Kan? Istilah Maulana Asri panggil sebagai furuk akidah. Kan? Tapi kalau kita buka dalam Al-Iqtisam, Al-Imam Imam Syatibi, dia guna istilah nazari akidah, perkara nazari dalam hal akidah. Tafsiran 1, tafsiran 2, tafsiran 3. Jadi di situ tu menyebabkan ada ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang menolak kedatangan Imam Mahdi. Antaranya Imam Ibn Khaldun. Dia antara yang tolak kedatangan Imam Mahdi. Qaradawi. Kalau kita rajin buka YouTube, kita akan jumpa Qaradawi terang-terang dia kata, aku tak percaya kedatangan Imam Mahdi. Adalah. Itu khilaf tentang kedatangan Imam Mahdi dalam wacana orang Ahlussunnah wal Jamaah lah. Gitu. Jadi ana tak nampak kerana faktor itu, dan ana tak kata sebab mazhab. Tak. Orang berpecah bukan sebab mazhab. Orang berpecah ni sebab sikap. Mazhab ini adalah perbezaan. Perbezaan bukan mesti perpecahan. Perbezaan bukan mesti berpecah. Sebab ada perbezaan tapi boleh meraihkan. Dan dia hormat antara satu yang lain. Jadi mazhab bukan perpecahan. Mazhab dia mengajar kita bagaimana untuk melihat kebijaksanaan. Itulah mazhab. Tapi perpecahan ni bukan sebab mazhab. Perbezaan bukan. Bukan sebab perbezaan, bukan sebab mazhab. Tapi perpecahan itu kerana sikap dalam menanggapi perbezaan. Jadi sikap itu. Kalau orang ada sikap yang baik, dia tengok perbezaan tu dia okey je. Dia okey. Oh, ini kita boleh belajar benda yang baru pula. Macam tu lah. Tapi kalau orang ada sikap yang tak baik terhadap perbezaan, dia kata tengok mazhab tu tak betul. Aku seorang masuk syurga. Itu yang jadi rosak tu. Jadi anda tak nampak faktor mazhab ataupun Imam Mahdi perpecahan umat tak ada kaitan lah. Itu anda punya pandangan lah. Wallahualam. Tak ada takut lah. Sebab benda tu berlaku di Afghanistan. Kita duduk dekat Karachi, Pakistan. Jauh. Jauh antara Pakistan dan Karachi dengan Afghanistan tu. Cumanya orang-orang Taliban tu, orang yang pro Taliban di Pakistan tu ada. Jadi diorang yang angkat lah Taliban yang pro tu lah. Gitu. Allah. Seperti dia ni. Rizal Anwar. Bangsa DAP Melayu. Ana bukan DAP, ana keadilan. Rizal Anwar, sila bertaubat, memfitnah. Ana bukan DAP, ana keadilan. Kalau kamu tak nak minta maaf, aku tidak akan maafkan kamu. Fitnah. Aku bukan DAP, ana orang parti keadilan rakyat. Tak pernah masuk DAP. Ana dua parti je. Parti PAH, keluar PAH masuk keadilan. Tak pernah masuk parti lain. Gitu. Ni Rizal Anwar ni tak tahu geng mana ni. Nampak ekstrim sangat ni. Tak puas hati apa dengan lingua tak tahu dia ni. Betul nak libatkan kita. Taliban ni jadi jumuk sebab kira student belajar tak habis ke ustaz atau belajar tak ikut disiplin ilmu. Tak, dia orang ni orang belajar tak habis. Macam tu. Orang yang belajar tak habis. Kalau belajar dekat aliran Dewani tak sampai hanya 3-4 orang je. Lepas tu dia orang ni, Qaradawi dah kata, dia orang jumuk ni sebab dia orang ni terikat dengan al-hawashi wal mutun. Apa yang ada dalam kitab je. Padahal pemerintah mentadbir ni bukan mesti dalam kitab. Apatah lagi kalau kita nak baca pasal pemerintahan, kitab-kitab dulu ni Al-Mawardi. Al-Mawardi tu konsep kerajaan dia adalah Abbasiyah. Yang kita sekarang ni dah moden dah. Ada konsep kementerian lah apa. Konsep kementerian ni mana ada dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah tu. Konsep kementerian yang kita amalkan pada hari ni tu kan. Tak ada. Jadi ni polemik lah. Masalah orang dalam kitab. Kalau tak ada tengok macam tu. Cara fikir berat lah. Itu masalah-masalah Taliban. Qaradawi katalah punca kejubunan mereka ni kerana mereka terikat dengan al-hawashi wal mutun. Gitu. Allahu'alam. Kenapa geng India Pakistan ni selalu agak jumut dalam mazhab Asri, Maulana Asri pun sebut benda yang sama. Saya pernah pergi sana tegur bab isbah padahal khilaf je pun mohon pandangan.
Sebab mereka belajar satu mazhab. Itu masalah besar. Kan? Ana dah cakap tadi, Ana belajar di pondok, lepas tu Ana belajar Pakistan, kita jumpa satu mazhab, tak jumpa mazhab lain. Tapi yang kita boleh belajar keterbukaan apabila kita belajar di Al-Azhar. Sebab Azhar ni antara kelebihan mereka, mereka ajar banyak mazhab. Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki, Nazam, Al-Laisi, An-Nakhai. Oh, macam-macam mazhab. Tak pernah dengar apa dia. An-Nazam, tak pernah dengar mazhab. Apa Nazam ni? Belajar dia pasal mazhab An-Nazam. Belajar tu Azhar. Itu lebihnya Azhar. Dia ajar kita mengenali banyak mazhab. Jadi tak pelik kalau orang belajar Pakistan je, lepas tu dia jumud, tak pelik. Sebab apa? Sebab dia terikat. Tapi kalau dia ni, mungkin dia belajar Pakistan tapi pembacaan dia luas. Itu open-minded juga. Dia belajar di Pakistan, India. Lepas tu dia balik, dia baca habis buku-buku pelik-pelik ni kan. Dia baca mazhab tu, mazhab ni. Semua dia baca, dia pun jadi open-minded juga. Jadi isu dia sekarang ni adalah tradisi ilmu tu satu part, yang kedua ni sikap dalam kita menanggapi satu perkara lah. Wallahualam. Dapat maqasid, tak lah kot. Susah lah nak buat dapat maqasid ni. Sekarang kita buat live ke Kalau orang nak buat, kita buat live ramai-ramai. Ada cadang satu tajuk nak buat, dia kita buat live. Dan guna Facebook 6 tak apa. Kita buka link, siapa-siapa nak masuk-masuk. Kita boleh wacana sama-sama macam tu. Boleh juga. Tak ada apa pun, boleh. Itu lagi senang lah insyaAllah. Wallahualam. Tapi bukan bila Darul Hadis orang itu tak. Darul Hadis bukan mengajar Muqaranah. Darul Hadis setengah Maulana yang akan sedaya upaya pulas Hanafi itu mesti Jumaat. Ya tak ada lah. Dia orang bukan belajar Muqaranah mazhab. Dia orang hanya mentafsirkan hadis. Belajar tafsir hadis dengan belajar mazhab tu benda berbeza. Tak sama. Tak sama, jangan tak sama. Macam mana ni nak belajar semua. Cara belajar hadis pun belajar, cara belajar mazhab pun belajar. Sebab tu kita cuba ambil balik mazhab-mazhab tu kan. Lepas tu kita cuba nak rungkai macam tu. Itu masalah pembacaan kita pula lah. Belajar Pakistan ni, bila belajar hadis, mesti belajar semua mazhab. Tak. Dia orang hanya belajar mazhab Hanafi je. Mazhab lain tu sikit-sikit dia. Dia sentuh sikit-sikit. Kadang-kadang Maulana tu dia duduk syarah-syarah hadis, dia keluar mazhab dia, tiba-tiba dia nak kutuk kita Syafi'i. Dia keluar lah mazhab Syafi'i kata, lepas tu dia kutuk kita kan. Itu je lah. Gitu. Wallahualam. Boleh cerita sikit perjalanan PAS. Ustaz pernah berada bersama PAS dulu. Anda cerita dah panjang lebar gitu, live Facebook sebelum ni. Panjang sejarah anak. PAS tu sejarah dia macam mana takfiri berlaku dalam PAS pada tahun 1982, 1979, pengaruh daripada revolusi Iran. Panjanglah cerita, kena tengok live Ana sebelum ni lah. Ana cerita ni kena ambil 2-3 jam pula. Lain kali lah. Wallahualam. Bagaimana cara Taliban menguruskan negara? Macam tu je lah. Kan? Dia mengintar. Sebab tu kalau kita tanya, Taliban ni, kalau kita kadang-kadang ada orang marah lah, Kelantan, air susah. Taliban tak ada isu pun air ni. Kan? Kau cari sendiri lah air rakyat. Punya pasal kerajaan nak cari buat. Tak ada. Dia betul-betul ada tunggu kayu. Namanya Mullah Umar. Tunggu kayu kat situ. Lepas tu pergi mana orang sambut. Oh hebat lah Mullah Umar. Macam tu je lah. Orang duk raih Mullah Umar tu padahal tak cerdik pun. Sebab tu, kita boleh fikir dia budak-budak merintah lah. Budak-budak tak tahu apa merintah. Itulah Taliban. Dia orang pun tak faham konsep. Cumanya kenapa dia orang boleh menang? Jawapannya sebab dia orang ni orang-orang yang terror berperang. Perang tu terror. Dia orang ni, Allah kalau duduk kat sana, duduk kat Pakistan, jumpa orang Taliban ni kita akan tahu. Keras orang dia. Orang dia je tak ada masalah. Tidur dekat tepi-tepi jalan tak ada masalah. Dia boleh tidur di jalan. Kita ni tak ada rumah tak boleh. Oh tak apa. Nak makan ni roti tak ada lauk pun boleh. Sebab tu kita dekat sana ada istilah. Orang Melayu makan menggunakan lidah. Orang putih makan menggunakan otak. Orang Afghanistan makan dengan perut. Apa maksud dia? Orang Melayu kalau makan tak sedap, tak makan lah, tinggal. Orang putih dia makan, Mak Saleh dia makan, tengok sayur lah apa sikit je. Makan guna otak. Sikit dia makan sayur lah apa, sebab nak jaga kesihatan . Tapi kalau orang Afghanistan, dia makan dengan perut. Dia makan ni, roti tu keras. Kita gigit apa nak cabut keng. Dia makan orang lauk-lauk tak ada. Roti kosong-kosong macam tu dia makan. Roti tawar-tawar macam tu dia boleh makan. Itulah orang dia. Sebab tu dia orang ni keras orang dia. Jadi tak pelik bila perang dia orang menang. Sebab dia orang ni orang keras. Tak yang boboh orang Melayu kan lah perang dengan orang pokok ni. Pokok ni keras. Kita orang Melayu ni lembut, kita ni lembut sangat kita kan. Belajar masuk dalam kelas. Orang dia belajar, hafal tak ingat, ambil kayu pukul kat kepala. Tu orang sana. Pakistan pun macam tu. Masuk dalam kelas kita belajar apa-apa Quran. Apa tak ingat? Ni Maulana dia ambil kayu pukul. Kaum atas kepala. Malaysia boleh buat lagu tu. Kalau ada ustaz buat macam tu, ustaz tu masuk penjara pula.
nak cerita keras orang dia beza dengan orang kita gitu. Allah. Okay, alright. Ada lagi soalan pertanyaan kita bincang-bincang. Ni kawan-kawan bisa. Assalamualaikum. Afif Mawardi. Waalaikumsalam. Jom baca. Waalaikumsalam. Okay, nak buka dululah sementara sebelum tutup ni. Kalau ada siapa nak tanya, nak bagi pandangan, cubalah. Ada lain? Okay, rasa tak ada lah kot. Lain kali pula lah. Wallahualam. Kalau ada isu-isu apa kita cuba bincang lah. Ana cuba bagi pencerahan, kita nampak gambaran dari sudut pandangan Ana lah. Jangan duk pakai Ana aja, kadang-kadang dengar juga pandangan orang lain Kita tengok angle part ni, lepas tu kita nilai. Kita gunakan lah dalam menilai satu benda lah. InsyaAllah. Ada lagi? CN Afghani memang jadi tulis berkenaan dengan dia ada beberapa tulisan-tulisan CN Afghani. Yang pertamanya dia pernah tulis Taliban antara jahat dan jihad. Kan? Itu antaralah. Itu pun anda baca. Lepas tu yang kedua tu berkenaan dengan pengalaman di Afghanistan. Anda tak tahu yang pengalaman Afghanistan tu anda tahu. Tapi ada satu lagi. Buku dia tulis tentang seorang orang Islam, orang Malaysia, Islam, Muslim, pernah pergi di Afghanistan, berjihad di Afghanistan bersama dengan Taliban. Namanya Fauzi namanya, orang Kedah. Ada satu buku. Anda tak tahu kat mana dah buku tu. Anda baca lama dah. CN Afghani pernah tulis buku tu. Jadi anda baca buku CN Afghani tentang Afghanistan ni dua lah. Yang pertamanya adalah Taliban antara jihad dan jahat. Sebab CN Afghani ni dia anti Taliban. Dia tak suka Taliban. Dia tulis buku tu lah. Yang keduanya buku, anda tak ingat tajuk buku tu. Tapi dalam buku tu menceritakan tentang pengalaman dia berkawan dengan seorang namanya Fauzi. Dan dia pergi di Afghanistan, dia mati kat sana berjihad. Kat sana lah. Kalau tak silap mana era Soviet orang tu pergi. Fauzi, dia orang Kedah. Kalau tak silap mana orang Pendang. Kalau tak silap lah. Lama dah anda baca, anda pun tak pernah ingat lah. Wallahualam. Gitu. Wallahualam. Okay, tak ada syukur. Wallahualam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, ada lagi. Pemikiran PAS tak akan hilang sebab sekolah. Itu komen je lah. Okay, wallahualam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.